Assalamualaikum, saya Auni Ila Kristina binti Mat Yusof selaku salah seorang ahli kumpulan 10. Ini merupakan carta ahli kumpulan kami yang diketuai oleh saudari Amira Safia binti Mat Reza dan penolong ketua kumpulan saudara Wan Abdul Razik bin Wan Abdul Majid dan ahli kumpulan kami iaitu saudara Raja Muhammad Arif Hilmi bin Raja Nossi Mahmud Nur Hisam, saudari Nurul Nabila Syahira binti Anwar, saudari Aida Nazurah binti Abdul Halim dan saudari Siti Nur Ain binti Rosli. Kami telah bersepakat untuk mengulas tentang filem Tanda Putera. Saya akan menerangkan sedikit tentang latar belakang filem ini. Tanda Putera merupakan sebuah filem drama politik Malaysia 2013 yang menceritakan kisah mengenai persahabatan yang akrab di antara Perdana Menteri kedua Tun Abdul Razak atau dikenali sebagai Bapa Pendiri Bangsa dan timbalannya Tun Dr. Ismail yang sama-sama berganding bahu memulihkan keadaan negara ekoran daripada tercetusnya peristiwa hitam pada 13 Mei 1969. Tun Abdul Razak dan Tun Dr. Ismail telah mencorakkan warna hidup warga muda seperti pelajar dan tenaga pengajar di institusi pendidikan tinggi ketika itu serta mereka yang bertugas di pejabat. Tun Abdul Razak bersyukur kerana rakan baiknya iaitu Tun Dr. Ismail yang juga dianggap sebagai orang kepercayaan yang bersifat jujur dan berintegriti akan dapat meneruskan rancangan mereka bagi pembangunan negara. Tetapi apabila terjadinya perkara yang tidak disangka-sangka olehnya, Tun Abdul Razak mendapat kejutan besar yang hampir memudaratkan lagi kesihatannya. Negara yang baru saja 12 tahun merdeka berdepan dengan penentangan bersenjata komunis, kemiskinan bangsa Melayu di negara sendiri, agihan dan penguasaan ekonomi oleh kaum bukan Melayu, kemunduran anak Melayu dari segi pendidikan moden, ketiadaan peluang perniagaan untuk orang Melayu dan pelbagai lagi cabaran yang dihadapi pada masa itu. Tun Abdul Razak telah mengambil langkah yang lebih berani dengan membina hubungan diplomatik dengan Republik China bagi melemahkan pengaruh komunis tempatan. Perjuangan Tun Abdul Razak berakhir di sebuah klinik London. Hadiah terakhir yang diberikan oleh Tun Abdul Razak ialah satu warisan yang paling berharga dan wajar dibanggakan oleh rakyat. Tidak ada maknanya kekayaan, kemajuan dan kemakmuran jika rakyatnya berpecah belah dan bergaduh sesama sendiri. Kata-kata ini daripada Tun Hussein On pada tahun 1979. Seterusnya saya mempersilakan saudara Wan Abdul Razik untuk mengulaskan lebih lanjut tentang filem Tanda Putera ini. Terima kasih, Saudari Ilya. Seterusnya, 2.0 nilai. Definisi nilai. Sebagaimana yang kita tahu, menurut Taylor 1961, nilai adalah darjah dan peraturan secara tergabung yang membina hidup seseorang manusia. Nilai menggariskan idea-idea dan matlamat kehidupan. Nilai adalah darjah normatif dan peraturan kerana ia menjadi asas pegangan yang mempengaruhi pemikiran manusia dalam membuat keputusan. Oleh itu, dapat kita ringkaskan bahawa nilai adalah satu benda yang sangat penting kepada falsafah. Dia membentuk sikap ataupun membentuk kemenjadian manusia itu sendiri. Seterusnya ialah nilai-nilai yang terdapat di dalam filem Tanda Putera. Melalui kajian saya terhadap filem Tanda Putera, saya dapati bahawa nilai perpaduan tidak dapat dipisahkan dengan rakyat. Pada awalnya, komunis Cina telah menghasut rakyat agar berpecah belah. Komunis Cina telah melakukan perbuatan jenayah yang melampaui batas kerana komunis Cina ini telah membunuh kaum Melayu yang menyebabkan konflik antara dua kaum iaitu kaum Cina dan kaum Melayu. Maka berlakulah rusuhan di antara kaum Cina dan kaum Melayu yang dikenali sebagai peristiwa 13 Mei 1699. Keadaan negara yang huru-hara menyebabkan politik negara tidak stabil. Oleh itu, negara telah ditadbir oleh Majlis Gerakan Negara bagi memulihkan semula keadaan ini. Berkat usaha dan juga doa Majlis Gerakan Negara di bawah pimpinan Tun Abdul Razak, maka terciptalah rukun negara yang menyebabkan perpaduan antara kaum dapat dipulihkan semula. Nilai kedua yang saya dapati melalui filem Tanda Putera ini ialah kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini dapat dilihat melalui kepimpinan Tun Abdul Razak. Tun Abdul Razak telah menubuhkan Felda bagi membantu kaum Melayu. Hal ini kerana pada ketika itu keadaan rakyat Melayu amatlah menyayat hati kerana kaum Melayu tidak mempunyai ekonomi yang kukuh seperti kaum Cina. Setelah Felda ditubuhkan, maka sumber ekonomi orang Melayu semakin berkembang.
Tun Abdul Razak juga seorang yang bijaksana kerana beliau telah memulihkan balik perpaduan di antara kaum dengan mewujudkan ideologi baharu iaitu rukun negara. Nilai terakhir yang saya dapati melalui filem Tanda Putera ini ialah pengorbanan. Pengorbanan ini dapat dilihat oleh Tun Abdul Razak sendiri sebagai pemimpin negara. Beliau amat mencintai negara ini sehingga beliau sanggup berkorban masa, tenaga demi rakyat tercipta. Beliau juga sanggup menipu rakyat akan kesihatannya. Beliau mengatakan bahawa beliau sihat, namun beliau telah menghidapi penyakit leukemia yang amat kritikal sehinggalah beliau terkorban. Pengorbanan yang Selain itu, saya mendapati bahawa Tun Dr. Ismail selaku sahabat karib kepada Tun Abdul Razak telah berkorban nyawa demi membantu Perdana Menteri kedua itu. Beliau sanggup menipu ataupun merahsiakan penyakit beliau agar tidak diberitahu kepada Tun Abdul Razak. Beliau telah cuba sedaya upaya untuk membantu Tun Abdul Razak sehingga beliau tewas di dalam medan perjuangan. Akhirnya, beliau telah disahkan meninggal dunia akibat serangan jantung di rumah beliau. Jelaslah bahawa pengorbanan amat besar nilainya, bukan sahaja di sisi agama tetapi juga di sisi falsafah. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Dipersilakan Saudari Amirah. Terima kasih Saudara Razi atas penerangan yang sangat bagus itu tadi. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Dr. Nawi dan rakan-rakan sekalian. Saya Amira Sofia akan menerangkan tentang 3.0 iaitu aliran falsafah. Pada segmen ini, saya akan menganalisis filem Tanda Putera dengan maklumat yang saya telah perolehi. Filem Tanda Putera telah menelan sebanyak 4.8 juta dan diterbitkan dengan kerjasama Finas dan Midas. Filem ini telah ditayangkan pada 29 Ogos 2013. Aliran falsafah yang terlibat dalam filem ini ialah falsafah praktikal, iaitu dari segi bidang ekonomi, politik, etika dan peradaban. Aliran falsafah praktikal yang pertama ialah bidang ekonomi. Falsafah ekonomi membincangkan perkara dan persoalan dasar mengenai ekonomi seperti keadilan dan kesaksamaan ekonomi. Melalui filem Tanda Putera pada 13 Mei 1969, Malaysia mengalami kegawatan ekonomi disebabkan Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu, Tun Abdul Razak mengisytiharkan darurat disebabkan ribuan rakyat Malaysia meninggal dunia disebabkan rusuhan yang berlaku. Seterusnya, aliran falsafah praktikal yang terkandung dalam filem Tanda Putera ialah bidang politik. Hasil pembincangan falsafah politik boleh memberi hasil yang praktikal dan menjadi nasihat yang berguna kepada kerajaan mengenai konsep pentadbiran sesuatu negara, sistem kerajaan dan sebagainya. Berdasarkan filem Tanda Putera, peristiwa 13 Mei 1969, disebabkan rusuhan ahli politik, DAP tidak dapat menerima kekalahan dalam pilihan raya yang menyebabkan Parti Barisan Nasional menang. Disebabkan itu, ahli DAP memukul dan membunuh ramai orang Melayu dan orang Melayu menjadi anti terhadap orang Cina pada ketika itu. Aliran falsafah praktikal yang ketiga ialah dalam filem Tanda Putera ialah bidang etika. Falsafah etika adalah disiplin ilmu yang mengkaji dan mempersoalkan pelbagai isu baik dan buruk tentang adat, tabiat, susila, cara berfikir, sikap, agama dan semua faktor yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Berdasarkan filem tersebut, mendapati bahawa hubungan antara orang Melayu, Cina dan India semakin baik apabila mereka bersatu dan menghormati satu sama lain. Mereka menghormati adat dan agama pada setiap kaum. Akhir sekali, aliran falsafah praktikal yang terkandung dalam filem Tanda Putera ialah bidang peradaban. Falsafah peradaban ialah pemikiran tentang keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan tata susila dan pemikiran material dan spiritual. Melalui filem Tanda Putera menunjukkan Malaysia mampu melahirkan sebuah generasi yang berjaya dan mampu mentadbir Malaysia ke arah yang lebih maju di hadapan.
Itu sahaja daripada saya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada... Seterusnya saya akan mempersilakan Raja untuk meneruskan pembentangan. Kenal pasti aliran filem dan cara berfikir selari atau bercanggah dari segi falsafah pendidikan kebangsaan. Pengenalan ilmu falsafah. Dari sudut bahasa, istilah falsafah berasal dari perkataan Yunani kuno, iaitu philo, cinta, dan sophia, kebenaran, hikmah, kebijaksanaan. Dari sudut istilahnya pula, falsafah bermaksud sesuatu filem yang mendasar kepada makna sebenar sesuatu perkara sehingga jelas akan makna serta tujuannya. Falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan berasal daripada 3 perkataan iaitu falsafah, pendidikan dan kebangsaan. Sharifah Alawiyah Al-Sargof dalam bukunya Falsafah Pendidikan 1984 meletakkan falsafah sebagai pertimbangan asas dan andaian berkenaan pertimbangan terhadap perkara yang penting. Perkataan pendidikan pula mengikut bahasa Latin bermaksud memelihara atau mengasuh. Definisi falsafah pendidikan dierti oleh Yusuf Al-Qaradawi 1980 sebagai pendidikan merangkumi keseluruhan hidup termasuklah akal, hati, rohani, jasmani, akhlak dan tingkah laku. Filem Tanda Putera adalah mengenai ikatan persahabatan yang istimewa antara Perdana Menteri kedua Tun Abdul Razak dan timbalannya Tun Dr. Ismail yang menyembunyikan dan mengetepikan kebimbangan kesihatan mereka sendiri untuk menumpukan perhatian kepada pemulihan negara selepas terjadi 13 Mei 1969. Tun Abdul Razak yang menghadapi leukemia terpaksa merahsiakan daripada semua pihak kecuali Tun Dr. Ismail. Melalui filem Tanda Putera, terdapat beberapa falsafah pendidikan kebangsaan yang saya dapat hujahkan. Tun Abdul Razak berlumba-lumba dengan masa selepas pemergian arwah Tun Dr. Ismail untuk melaksanakan pelbagai rancangan demi memastikan kestabilan negara dan pembangunan masa depan walaupun diancam oleh anasir komunis yang menyasarkan pegawai tertinggi polisnya. Dasar-dasar Tun Abdul Razak juga mula membuahkan hasil yang membawa orang miskin Tegar, keluarga seperti Zarah dan Zaman keluar dari kemiskinan dan Tun Abdul Razak menjadi simbol harapan baru mereka. Watak pensyarah dan beberapa pelajar universiti yang bersemangat dalam bidang lakonan dan musikal iaitu Kara, Zarah, Zaman, Johan yang mempunyai semangat setia kawan juga diambil sebagai bukti bahawa filem Tanda Putera selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Sebagai contoh, walaupun berbeza kaum, namun mereka tidak memandang terhadap perkara tersebut. Mereka bahkan melindungi sesama mereka daripada ancaman rusuhan kaum Cina dan Melayu. Persahabatan mereka juga sedikit goyah selepas insiden 13 Mei tersebut, namun mereka tetap berkawan semula untuk mengukuhkan lagi sifat semangat ukhuwah dan setia kawan dalam diri masing-masing. Mereka juga sangat menyentuh hati dengan keazaman perjuangan Perdana Menteri Malaysia yang kedua iaitu Tun Abdul Razak dan bekas timbalan Perdana Menteri Tun Dr. Ismail. Daripada sini, dapat disimpulkan bahawa golongan muda yang mempunyai semangat setia kawan boleh mencipta atau membentuk satu suasana harmoni antara mereka selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Ini disebabkan oleh mereka tetap sentiasa berfikir positif dan berfikir secara rasional terhadap perkara yang penting seperti persahabatan mereka. Kesimpulannya, oleh itu, filem Tanda Putera telah menonjolkan aspek falsafah pendidikan di dalamnya dan juga selari seperti melahirkan insan yang seimbang dan harmonis yang telah ditunjukkan oleh Tun Abdul Razak, Tun Dr. Ismail dan watak-watak lain seperti Kara, Zarah, Zaman, Johan. Dengan melahirkan insan yang seimbang dan harmoni tersebut, individu tersebut dapat menyumbang keharmonian kepada keluarga, masyarakat dan mahupun negara. Terima kasih Saudara Raja atas pembentangan. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Nama saya Nurul Nabila Syahira binti Anwar. Seterusnya saya akan menyambung pembentangan mengenai rukun negara yang terdapat dalam filem Tanda Putera. Prinsip rukun negara yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan, iaitu prinsip utama yang dipegang oleh rakyat Malaysia. Hal ini dikatakan demikian kerana pegangan yang kukuh terhadap agama dapat membentuk peribadi yang penuh nilai murni dan tidak melakukan jenayah atau kejahatan lain. Sebagai contoh, filem Tanda Putera memaparkan bahagian pengebumian Tun Dr. Ismail bin Datuk Abdul Rahman iaitu timbalan Perdana Menteri kedua pada 2 Ogos 1973. Prinsip kedua ialah kesetiaan kepada Raja dan Negara iaitu berdasarkan sistem demokrasi berparlimen dan Raja berparlimen dengan Seri Paduka Baginda yang di-Pertua Agong sebagai Ketua Negara. Sebagai contoh, Perdana Menteri Malaysia kedua iaitu Tun Haji Abdul Rahman bin Datuk Husin menunjukkan kesetiaan beliau kepada negara di mana beliau berkorban membangunkan negara Malaysia
Seterusnya, rakyat Malaysia juga menghormati serta menyanjungi pemergian Tun Haji Abdul Razak ketika pemergiannya pada 14 Januari 1976 dengan memberi penghormatan terakhir kepada beliau. Prinsip ketiga pula ialah keluhuran perlembagaan. Perlembagaan negara merupakan sumber perundangan negara yang tertinggi dan ia berfungsi untuk melindungi hak dan keistimewaan setiap warga negara. Sebagai contoh, rakyat Malaysia yang berbilang kaum menggunakan bahasa Melayu iaitu bahasa rasmi negara yang telah diisytiharkan pada 1 September 1967 sebagai bahasa utama dalam perbualan mereka. Seterusnya, kedaulatan undang-undang merupakan prinsip perundangan yang menyatakan bahawa keseluruhan negara harus diperintah oleh undang-undang. Sebagai contoh, pelajar University of Malaya pada ketika itu yang melanggar undang-undang universiti diambil tindakan tata tertib oleh pensyarah. Yang terakhir adalah kesopanan dan kesusilaan. Pengamalan prinsip kesopanan dan kesusilaan ini membawa kepada perhubungan yang harmoni dalam masyarakat Malaysia. Sebagai contoh, Tun Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman menggunakan kata-kata yang sopan dan penuh dengan tata tertib ketika berkomunikasi dengan Tun Haji Abdul Razak bin Dato' Usman. Selain itu, filem Tanda Putera memaparkan kesopanan Tun Haji Abdul Razak ketika bertutur dengan isterinya iaitu Tun Raha. Itu sahaja. Seterusnya saya menjemput saudari Aida untuk meneruskan perbentangan. Terima kasih kepada saudari Nabila. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Aida Nazura binti Ebi Halim, E22E0839 yang akan menyambung pembentangan konsep kesejahteraan. Definisi konsep kesejahteraan. Konsep kesejahteraan merupakan satu proses di mana individu berkembang untuk mencapai kesejahteraan diri sama ada bertambah baik ataupun sebaliknya. Menurut Zulkifli 2019, kesejahteraan ini perlu difahami dalam konteks dalaman iaitu JERI dan luaran iaitu masyarakat, ekonomi, ekologi dan budaya. Gabungan antara luaran dan dalaman inilah yang dapat melahirkan seorang individu yang mencapai kesejahteraan dalam hidup. Okey, seterusnya, melalui filem Tanda Putera, pengkaji mendapati beberapa komponen kesejahteraan yang terdapat di dalam filem tersebut. Yang pertama, dari segi masyarakat. Pengkaji mendapati bahawa nilai hubungan persahabatan antara Zara dan Ellen sangat erat walaupun sedang berlaku rusuhan antara kaum ketika itu. Seterusnya, dari segi politik, pengkaji mendapati bahawa Perdana Menteri Malaysia kedua iaitu Tun Abdul Razak bin Haji Dato' Husin tidak pernah berputus asa menjalankan tanggungjawab sebagai Perdana Menteri Malaysia. Begitu juga dengan timbalan Perdana Menteri pada ketika itu iaitu Tun Dr. Ismail. Perdana Menteri Malaysia kedua juga amat menjaga kebajikan rakyat pada ketika itu seperti beliau memberikan peluang pekerjaan kepada orang Melayu miskin, juga menolong bangsa-bangsa banjir ke pusat pemindahan banjir. Beliau juga memberi dana yang secukupnya untuk membangunkan sekolah serta melengkapkan keperluan barangan sekolah. Selain itu, pengkaji juga mendapati bahawa beliau mempunyai sikap mengenang jasa kerana beliau menegaskan bahawa timbalan Perdana Menteri iaitu Tun Dr. Ismail hendaklah dimakamkan di makam perkuburan pahlawan Masjid Negara Kuala Lumpur. Di samping itu, Perdana Menteri Malaysia kedua juga berjaya menstabilkan kembali ekonomi selepas tragedi 13 Mei 1969. Walaupun beliau di fasa kanser tahap 4, beliau tetap memikirkan urusan negara dan berharap dapat melihat bangsa Melayu dan bangsa-bangsa lain bersatu. Kesimpulan yang dapat dilihat daripada pengkaji, sebagai seorang rakyat Malaysia, kita hendaklah sentiasa saling hormat-menghormati bangsa sesama sendiri, juga mengamalkan komponen kerohanian. Sebagai seorang pemimpin negara, amat digalakkan untuk menjadikan Perdana Menteri kedua kita sebagai contoh kerana beliau mempunyai ciri-ciri pemimpin yang baik dari segi luaran dan dalaman. Pengkaji juga berharap agar seluruh rakyat Malaysia tidak mengamalkan perpecahan kaum di masa sekarang dan juga akan datang. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudari Aida Nuzura. Seterusnya, kesimpulan. Secara kesimpulannya, filem Tanda Putera ini mengisahkan kejadian yang benar-benar berlaku pada zaman kepimpinan Perdana Menteri yang kedua iaitu Tun Abdul Razak serta timbalan beliau iaitu Tun Dr. Ismail.
Mereka berdua bersama-sama berusaha dalam mengharungi krisis rusuhan kaum yang terjadi di Malaysia pada 13 Mei 1969. Filem ini memperlihatkan sikap patriotisme, keberanian dan dedikasi dalam diri kedua-dua pemimpin itu sendiri. Daripada kisah ini juga, ia dapat menunjukkan bagaimana timbalan Perdana Menteri iaitu Tun Dr. Ismail memiliki sikap jujur, amanah, integriti sehingga membolehkan beliau memperoleh kepercayaan daripada Tunku Abdul Rahman dalam meneruskan rancangan bagi membangunkan negara. Sikap yang ditonjolkan oleh Tun Dr. Ismail ini perlu dijadikan sebagai salah satu contoh buat para pemimpin masa kini dan masa akan datang. Justru itu tidak dapat dinafikan juga pengorbanan para petugas seperti anggota polis, rela dan para sukarelawan yang telah berusaha membantu negara dalam mengurangkan ketegangan, ketakutan dan kerisauan dalam diri masyarakat. Hal ini dapat memperlihatkan bahawa kerjasama dan sikap saling membantu dalam kalangan rakyat itu juga penting kerana ia sedikit sebanyak dapat mengurangkan masalah negara. Di samping itu, kecekalan dan kebijaksanaan yang ditonjolkan oleh pemimpin kita iaitu Tunku Abdul Razak dan timbalan beliau telah berjaya menanam semangat baru dalam diri anak muda seperti Zahar, Kara dan Zaman serta rakan-rakan mereka yang lain. Jelaslah bahawa filem Tanda Putera ini adalah bertujuan untuk mengenang jasa para pemimpin yang telah banyak berjuang kepada negara dan bukanlah bertujuan sebagai ejen propaganda semata-mata. Oleh itu, kita perlulah mengambil iktibar daripada filem ini demi membentuk sebuah negara Malaysia yang aman dan harmoni. Itu saja pembentangan daripada grup kami. Sekian, terima kasih.